你好，很高兴又见面了，让我们一起学习吧。Poin pertama, ting. Ting merupakan kata keterangan yang berarti cukup atau lumayan. Biasanya formatnya seperti ini. Ting 什么的 Contoh kalimatnya. 他们问的问题挺容易的. Pertanyaan yang mereka tanyakan cukup mudah. Yang kedua, 这家店的东西挺好的，我经常来这儿买东西。这家店的东西挺好的, artinya barang-barang di toko ini lumayan bagus. 挺好的，我经常来这儿买东西. Saya sering datang ke sini untuk berbelanja. Poin kedua, 本来 di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai awalnya atau pada dasarnya. 本来 merupakan sebuah kata keterangan yang menyatakan keadaan semula. 本来 mirip sekali maknanya dengan 原来. Mari kita lihat contohnya. 这件事本来应该听他的. Pada dasarnya kita harus mendengarkan dia tentang masalah ini. Contoh kedua, 我本来不会开车，但现在开得特别好. Awalnya saya tidak tahu cara mengendarai mobil, tetapi sekarang saya sangat pandai di dalam mengendarai mobil. Poin ketiga, 另外 bisa dipakai sebagai kata ganti yang menyatakan arti yang lain. Contoh, 前面的车有点多，我们走另外一条路，不会迟到的. Artinya, kita coba jalan yang lain saja. Contoh yang kedua, 这件衣服有点大，你试试另外那件吧. Artinya, cobalah baju yang lain. 另外 bisa juga dipakai sebagai kata keterangan yang menyatakan arti di luar dari lingkup topik yang sedang dibicarakan. Biasanya diikuti oleh kata 还在右. Contoh, 除了他说的，我另外又补充了几条意见. Selain yang dia katakan, saya juga menambahkan beberapa pendapat yang lain. Contoh kedua, 家里的空调坏了，咱们另外再买一个吧. AC di rumah rusak, kita beli yang lain lagi. Ketika dipakai sebagai kata penghubung, 另外 bisa berarti selain itu, untuk menggabungkan dua kalimat. Contoh, 我学的就是法律专业，而且同事们都很喜欢我，另外收入也不错. 另外收入也不错 artinya selain itu pendapatan juga lumayan. Contoh kedua, 现在上网买东西很方便，卖家可以把你买的东西送到你办公室或者家里，另外还比较便宜. 另外还比较便宜 selain itu juga lebih murah. Berikutnya adalah perbandingan antara 另外 dengan 另. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Pertama-tama kita lihat persamaannya. Persamaan pertama, keduanya dapat dipakai sebagai kata ganti yang menyatakan arti yang lainnya. Contoh, 他一边说谢谢，一边从手里拿出另外一本书。他一边说谢谢，一边从手里拿出另一本书. Artinya, sembari mengatakan terima kasih, dia juga mengeluarkan sebuah buku yang lainnya.
Persamaan kedua. Keduanya dapat dipakai sebagai kata keterangan yang menyatakan arti di luar dari lingkup topik yang sedang dibicarakan. Contoh, 我今天晚上另外有安排，我们明天再一起吃饭吧。我今天晚上另有安排，我们明天再一起吃饭吧。Malam ini saya mempunyai rencana yang lain. Besok kita akan makan bersama. Setelah kita mempelajari persamaan antara ling wai dengan ling, sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaan pertama, ling wai bisa dipakai langsung sebelum kata te, sedangkan ling tidak bisa. Contoh, 刚才马克把车借走了，你骑另外的一辆吧。刚才马克把车借走了，你骑另的一辆吧。Artinya, barusan tadi mobil dipakai atau dipinjam oleh si Mark, kamu pakailah mobil yang lain. Jadi kalimat pertamalah yang paling benar. Perbedaan kedua, ling hanya bisa dipakai sebelum kata kerja tunggal. Artinya kata kerja yang hanya memiliki satu suku kata saja. Sedangkan ling wai tidak memiliki pembatasan seperti itu. Contoh, 最近小雨太忙了，没时间帮你，你还是另外找别人吧。最近小雨太忙了，没时间帮你，你还是另找别人吧。找 adalah kata kerja tunggal sehingga ling wai dan ling keduanya boleh dipakai. Contoh kalimat kedua, 他这次来参加会议，不但帮我们解决了现在的问题，还提供了不少的新材料。提供 adalah kata kerja yang terdiri dari dua huruf, sehingga ling tidak bisa dipakai di dalam kalimat ini. Kali ini dia datang menghadiri rapat. Selain membantu kita menyelesaikan masalah, dia juga memberikan kita materi-materi yang lain. Perbedaan ketiga, ling tidak bisa dipakai sebagai penghubung antar kalimat. Contoh, 冬季应该注意多吃水果，另外还要记得多喝水。 Ketika musim dingin, haruslah banyak makan buah. Selain itu, ingatlah minum air yang banyak. Terakhir, mari kita lihat contoh soal. Kita akan kerja sama-sama ya. Pertama, 他叫麦克，另外一个同学叫安娜。他叫麦克，另一个同学叫安娜。Nah, di sini ling wai dan ling keduanya boleh dipakai. Ingat tadi poin yang persamaan, karena keduanya memiliki makna yang sama. Dia bernama Mike, murid yang lainnya bernama Anna, jadi keduanya boleh dipakai. Kalimat kedua, 这次聚会需要买一些水果，另外再准备一些啤酒。 Kenapa hanya boleh gunakan ling wai? Kalimat ini tidak boleh menggunakan ling. Karena junpei kata kerja terdiri dari dua suku kata. Ingat poin perbedaan. Ling hanya boleh diikuti oleh kata kerja yang memiliki satu suku kata. Baiklah anak-anak, video pembelajaran hari ini sampai di sini. Jikalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan ke Lause, boleh via line ataupun di grup Edmodo. Sampai bertemu di minggu berikutnya. 再见。